mudah lagi saya akan uploadkan apa tu bahan ya untuk form 4. Okey. Okey, semua dapat tengok ya untuk form 4. Okey. Alright, ini adalah okay, sekejap saya besarkan. Okey. Alright, ini adalah bahan untuk perbincangan kita pada malam ini adalah bahagian ini ya. Ni minggu lepas kita berhenti kat sini, tak silap saya kan. Okey. Alright, kita bincang tentang pewarisan. Okey, pewarisan. 5.2, pewarisan dalam manusia. Ya. Okey, pewarisan dalam manusia. Ini bawah topik genetik. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita sudah bincang ya. Pewarisan dalam manusia merupakan pemindahan ciri daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain, seperti daripada ibu bapa kepada anak ataupun daripada nenek kepada cucu. Okey, maksud dia kadang sifat-sifat ya ataupun rupa bentuk untuk rupa bentuk ataupun bahagian badan seseorang itu mungkin dia mewarisi daripada datuk dia, bukan daripada ibu bapa dia, datuk nenek ya. Okey, so kita lihat di sini ya. Nombor 2, ciri pula ialah faktor yang diwariskan. Contohnya warna mata, cuping telinga dan kumpulan darah. Setiap ciri mempunyai variasi trait seperti yang ditunjukkan dalam dalam jadual 5.4. Okey, ciri warna mata. Trait, okey, warna mata tu warna apa? Perang, biru, hijau. Okey. Cuping telinga, melekap dekat apa tu kepala kot ataupun bebas. Bebas apa? Mencapang sikit kan. Okey, mungkinlah. Alright, so ciri kumpulan darah. Trait sama ada darah jenis A, B ataupun AB ataupun O. Okey, untuk jenis rambut sama ada rambut lurus, rambut kerinting ataupun rambut yang berombak. Ada juga rambut yang wavy kan. Dia tak lurus sangat, tak kerinting sangat. Okey, so kita tengok yang ini pula, nombor 4, gen ialah bahagian atau segmen pada DNA yang mengawal atau menentukan ciri-ciri individu. Kita belajar pada 2 minggu lepas kan. Kromosom tu dia akan terbahagi. Dia tak ada sebiji sama tau. Kalau sama betul-betul kromosom tu memang kita duplicate rupa sama ada muka ibu sebiji ataupun muka bapa kan. Tetapi kromosom tu dia dah terbelah 2 dan dia akan masuk ciri-ciri yang mungkin ada terlebih ataupun ada terkurang persamaan. Okey, nombor 5. Alel ialah gen ialah bahagian atau segmen pada DNA yang mengawal atau menentukan ciri-ciri individu. Alel ialah gen yang berada pada locus gen ataupun kedudukan gen yang tetap pada kromosom. Alel yang mengawal sesuatu ciri boleh berbentuk alel dominan ataupun alel resesif. Okey, yang ni saya tak silap satu orang barat lah ya yang membuat kajian ini. Tak silap ada kita bincang pada minggu lepas kan. Orang cerita tentang siapa nama ni? Ni gambar foto 5.2 ni, Gregor Mendel. Dia mungkin orang pertama yang mempelopori bidang genetik. Tahun 18 lebih ya. Dia dah kaji dah 18 lebih. Okay. Alright. So allele ni ada yang dominan, ada yang resesif. Resesif tu lemah sikit. Dominan tu lebih strong, lebih kuat dia punya genetik itu sifat-sifat tadi. Okey, nombor 7, rajah 5.10 ataupun 5.10 menunjukkan gen kromosom homolog
allele dominant dan allele recessive. Saya rasa minggu lepas kita dah bincang ni. Okay, so boleh lihat rajah 5.10 itu adalah kromosom homolog, allele dominant dan allele recessive. Okay, cuba tengok allele dominant. Allele dominant diwakili oleh apa tu? Huruf yang lebih huruf besar. Kan? Huruf besar nampak semua kebanyakannya huruf besar. Recessive dia ada huruf kecil K. Sini L. Huruf-huruf yang mewakili gen pada kromosom L, M, N. Ini dominant, K huruf besar. Okay, yang ni recessive. Nampak K kecil mungkin lemah kat sini lah. Dan di sini sentrometer. Okay, yang dia apa? Yang melekat tadi kan, sentrometer ya. Allele adalah bentuk alternatif bagi gen yang sama dan terletak pada locus yang sama. Ini O huruf kecil, O huruf besar. Okay. So kita tengok di sini sepasang allele dominant yang seiras bagi gen yang sama untuk mengawal trait yang sama. Genotip pada individu ialah homozygote dominant RR. Okay, nampak dua-dua ni sama. Yang ni tak sama, ada dominant, ada recessive. Ini pun sama. Ini dominant, recessive, dominant, recessive, dominant, dominant. Nampak dominant, dominant. Yang ni pun NN pun dominant, dominant juga. Okay, ni semua dah recessive dah, ada ke bawah ni recessive. Cuma ujung ni tengok kan, dominant. Sepasang allele recessive yang seiras, nampak seiras di sini bagi gen yang sama. Okay, ini mungkin nak kena belajar lebih lanjut lagi lah. Mungkin kalau awak berminat untuk belajar mendalami ilmu genetik boleh lah. Saya tak pasti bidang apa, tapi mungkin dalam bidang perubatan jugalah. Mungkin mengkaji tentang genetik. Okey, nombor 8, allele dominant menunjukkan trait dominan yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan allele dominant ataupun allele recessive. Allele dominant diwakili oleh huruf abjad besar seperti A, B hingga Z. Allele dominant menutup kesan allele recessive. Allele recessive pula menunjukkan trait recessive yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan satu lagi allele recessive. Allele recessive diwakili oleh abjad huruf kecil iaitu A, B, C hingga Z. Okay, so kita tengok di sini trait-trait dominan dan recessive. Okay, trait dominan boleh menggulung lidah. Recessive tidak boleh menggulung lidah. Cuping telinga bebas untuk dominan, cuping telinga melekat untuk recessive. So awak tengoklah awak punya ciri-ciri pada tubuh badan awak kan, sama ada dominan ataupun recessive. Okay, mempunyai lesung pipit dominan, tidak mempunyai lesung pipit recessive. Warna mata perang dominan, warna mata biru recessive. Warna rambut yang hitam dominan, rambut perang muda recessive. Mak Salih recessive lah, perang muda, color blonde kan. Okey, rambut kerinting dominan, rambut lurus recessive, penglihatan normal dominan, buta warna recessive. Okey. Genotip ataupun maklumat genetik merupakan pasangan allele yang menentukan sesuatu ciri. Genotip pasangan allele menentukan sesuatu ciri terdiri daripada gabungan allele seperti berikut. Homozygote dominant. Okay, sepasang allele dominan seperti MM, NN dan RR. Okay, awak tahu kalau huruf besar, kedua-duanya huruf besar, so dia dominant. Okay, kalau kedua-duanya allele recessive, so dia adalah homozygote recessive. Okay, kalau awak tengok di sini, kalau combination antara dua allele dominant dan allele recessive, so kita panggil dia heterozygote. Heterozygote iaitu M besar, M kecil, N besar, N kecil dan R besar, R kecil. So awak boleh lihat kat sini lah. Kan? Kalau K kecil, K besar, so dia heterozygote. Ini juga L besar di sini dan L kecil di sini heterozygote. Tapi M besar adalah dia adalah apa? Apa tadi kita panggil dominant.
Betul? Okay, sorry. Homozygote dominant. Kalau huruf kecil dengan huruf kecil, homozygote recessive. Okay, boleh faham Saya pergi laju Okay, alright. Phenotype organisma ialah ciri-ciri fizikal yang dapat diperhatikan pada sesuatu organisma seperti ketinggian, warna mata dan jantina. So itu kita panggil dia phenotype organisma, iaitu ciri-ciri fizikal. Kalau genotip adalah maklumat genotip. Maklumat genetik. Genotip adalah maklumat genetik. Kalau fenotip organisma ialah ciri-ciri fizikal. So awak boleh antara dua ni kan, cuba awak boleh orang kata differentiate ataupun cuba bezakan. Okay, bezakan antara dua ni. Genotip maklumat genetik, fenotip ciri-ciri fizikal. Okay ini contoh dia lah. Contoh dia warna mata, jantina dan ketinggian. Alright, so kita pergi pada seterusnya, mekanisme pewarisan. Okay, mekanisme pewarisan. Genetik ialah bidang kajian pewarisan gen dan juga variasi dalam organisma. Kajian genetik dipelopori oleh Gregor Mendel. Betul ke ni? Mak Saleh ni dia ngaku je semua dia buat kan, betul tak? Boleh jadi biasanya kalau sains ni banyak ilmuwan Islam dulu yang buat kajian, tapi orang putih ni dia ambil kemudian kan, so dia kata dia punya, boleh jadilah. So kita check balik betul tak ni? Siapa nama Gregor Mendel 1822 hingga 1844 daripada Brunn, Austria. Okay, Gregor Mendel dikenali sebagai bapa genetik dan memperkenalkan hukum Mendel pertama, iaitu hukum segregation lah kot. Segregate tu maksudnya asingkan. Ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang allele dan hanya satu daripada pasangan allele ini akan diwariskan pada gamet. Okay. Cuba tengok di sini kan. Rajah skema ataupun rajah genetik pewarisan ialah teknik untuk menentukan kebarangkalian sesuatu ciri. Contoh rajah skema pewarisan yang menggunakan hukum Mendel dalam penentuan jantina adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.11. Okay, cuba kita tengok di sini kan. Fenotip induk. Okay, fenotip tadi adalah ciri-ciri apa? Tadi fenotip. Ingat tak perkataan fenotip? Apa itu fenotip? Okay, saya balik semula pada rajah ini. Ini dia. Fenotip ni. Fenotip adalah ciri-ciri fizikal. Okay. Fenotip adalah ciri-ciri fizikal. Okay. Rajah, okay, kita tengok fenotip induk ni bapa lelaki, ibu perempuan. Okay, genotik induk 44 tu yang 22 kromosom tadi. Kan? Ada 22 kromosom. 22 kromosom, 22 pasangan sebenarnya. So 22 pasangan, so bila awak pecahkan dia pasangan, dia darab 2, 22 darab 2 adalah 44, betul tak? Pasangan 22 tu. So pasangan yang ke-23 tu, ni kalau bapa XY. Nampak tak? Bapa adalah XY. Okay, ini kromosom yang ke-23. Pasangan yang ke-23 tu bapa XY. Okay, ibu pula. Ibu juga ada 22 kromosom yang tidak berkaitan dengan seksual kan. Okay, so kromosom yang ke-23 tu ada kaitan dengan seksual ini. So yang menentukan ibu ni sebagai wanita, perempuan ialah kromosom XX tu. Betul tak? Ini pasangan XX. Kalau pasangan XX bergabung dia jadi perempuan. Kalau kromosom XY dia akan jadi lelaki. Betul? Ya, okey, dan akan berlaku meiosis tadi. Hari itu kita dah belajar tentang meiosis kan. Okey, gabungan tadi.
Okey, dia akan berpecah menghasilkan 22 pasangan kromosom ini dan juga pasangan ini adalah X. Okey. Dia berpecah X, Y tu dia berpecah. Satu X kat sini, satu Y di sini. Okey, yang ibu juga sama. Satu X di sini, dia ada XX kan? Berpecah. X berpecah kat sini dan satu lagi X berpecah di sini. And then apa yang jadi? Kalau boleh tengok di sini. Alright. Okay, berlaku persenyawaan dan genotip anak. Ini ialah 44 ni adalah 22 kromosom tadilah. Okay, so sini X. Okay, yang X ni turun ke bawah dan X daripada ibu ni turun. Nampak? X daripada ibu ni combine kat sini. Jadilah XX. Bila jadi XX, bapa bagi X, ibu bagi satu X, so jadi XX, jadi perempuan kat sini. Dan ini pula contoh, okay, X di sini, okay, contribute X di sini dan ibu pula ada X di sini. So dia akan jadi perempuan. Dia akan jadi perempuan. Okay, kemudian Y dan X di sini. So akan jadi XY. Ibu bagi X, bapa ada Y kat sini kan, dia bagi Y. So jadi XY di sini lelaki. Begitu juga di sini. So bergantunglah macam mana ya, jenis kromosom yang mana yang combine tu. Okay, so kalau XX jadi perempuan, kalau XY jadi lelaki. Okay, boleh faham ya? Alright, nombor 5. Maklumat berikut perlu ditunjukkan dalam rajah skema. Fenotip induk. Fenotip induk, ciri fizikal induk seperti lelaki ataupun jantan dan perempuan ataupun betina. Ini lelaki ni manusia lah, perempuan pun manusia. Jantan betina ni mungkin boleh refer pada binatang ataupun kepada tumbuh-tumbuhan. Okay. Sama ada jantan betina ni adalah kita refer ataupun kita kaitkan dengan sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okay, genotip induk. Kedua-dua allele dominan dan resesif yang mengawal sesuatu ciri pada induk tersebut. Gamet, semua allele dominan dan resesif yang mungkin ada pada gamet tersebut. Genotip anak, kedua-dua allele dominan dan resesif yang mengawal sesuatu ciri pada anak. Jadi fenotip anak, ciri fizikal. Okey, nisbah fenotip kebarangkalian, nisbah atau peratus untuk sesuatu ciri fizikal atau fenotip anak. So ini semua kan kita kata ini bukan kejadian, bukan manusia tak, saya rasa manusia tak boleh nak tentukan ciri-ciri ni, tak boleh. Kan, dia terjadi di dalam badan manusia dan dijadikan terjadi, kita kata kalau ikut sains dia akan jadi kebarangkalian tersebut. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, betul tak? Telah ditentukan oleh Allah, betul? Okay, semua ni telah ditentukan oleh Allah. Alright, kita pergi untuk nombor 6. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.11. Mana rajah 5.11? This one kan? Yang ni kan? 5.11 ni. Okey. Jika satu sperma yang mempunyai 22 pasang kromosom dan campur dengan satu pasang kromosom, okey, satu pasang kromosom X kan, bercantum dengan satu ovum yang mempunyai 22 kromosom plus X kromosom, jadi XX kromosom tadi, okay, jadilah anak perempuan. Okay, untuk sperma yang mempunyai Y kromosom bercantum dengan satu ovum yang mempunyai X kromosom, jadi XY, so jadi anak lelaki. Betul? Okey, kebarangkalian nisbah.
atau peratus untuk mendapatkan anak perempuan ataupun lelaki, iaitu 1:1 ataupun 50%. Manusia tak boleh. Manusia tak boleh nak tentukan ini. Tak boleh nak buat-buat. Kan? Tapi ada juga macam dia buat persenyawaan di luar rahim ada. Dia boleh buat tapi dia tak boleh nak tentukan berapa persen masuk kat sini sekian-sekian, tak boleh. Betul tak? Itu semua kejadian Allah yang Maha Kuasa. Okey. Number D, sperma daripada lelaki menentukan jantina anak daripada sperma membawa kromosom X ataupun kromosom Y yang menentukan jantina anak. Okey, kita kena ingat kita belajar sains ni adalah kita nak mengenal pasti bagaimana berkuasanya Tuhan yang menjadikan. Betul tak? Kita berbalik kepada Allah lah. Kan? Kalau you hanya ingat benda ni terjadi dengan sendirinya, saya tak rasa benda ni terjadi dengan sendirinya. Tak ada benda kat dalam dunia ni terjadi dengan sendirinya. Okay, sehingga kan kita lihat matahari, bulan dan sebagainya, tak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Kalau you renung-renung, mesti ada satu kuasa yang menentukan perjalanan dia. Begitu cantik sekali putaran dia. Kalau kita tengok planet berputar dalam orbit, dah tak? Ini tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Okay, mesti ada satu kuasa. Orang putih pun percaya satu kuasa tapi dia tak tahu. Dia belum mengenali Allah. Kalau dia mungkin dia mengenali Allah, dia akan rasa kebesaran kan. Tak? Kita orang Islam kita percaya ya. Okay. Kacukan monohybrid. Okey, sekarang ni kita dah masuk pada nampak tadi adalah kita bercerita tentang manusia, orang, dan sekarang kita pergi pada tumbuh-tumbuhan. Kacukan okey. Kacukan monohybrid ialah kajian yang dijalankan untuk mengkaji pewarisan ciri tunggal. Contohnya ketinggian. Kacukan monohybrid dilakukan antara satu induk homozygot dominan dengan sepasang L dominan. Seperti titi dengan satu induk homozygot resesif dengan pasangan L resesif seperti titi kecil. Yang ni titi besar, T besar. Yang ni T kecil seperti yang ditunjukkan dalam skema pewarisan dalam rajah 12. Okay, so kita tengok sini kan, baka tulen. Ni pun baka tulen juga. Baka tulen T besar dan T besar. So dia ni dominan. T kecil ini adalah resesif. Tapi still baka tulen lah. Tapi apabila dia berlaku kacukan kan, T besar dan T kecil semuanya tinggi. Sebenarnya dia ikut dominan lah. Betul tak? Dia mesti ikut dominan. Okay, kalau titik dia kecil. Sama dengan manusia. Kalau mungkin ada keturunan sebelah mak ataupun sebelah ayah tinggi kan. Lepas tu kahwin dengan orang yang rendah. Contoh kan. So tengok yang mana lebih dominan. Okay. Tiba-tiba anak jadi tinggi. Yang lain semua rendah-rendah. Boleh jadi kan. Okay, tapi ni dia tunjuk pada tumbuh-tumbuhan. Okay, so this one is kacukan generasi induk. So yang ni generasi F1. Generasi F1. Okay, so kita tengok tinggi dan tinggi. Betul? Tinggi dan tinggi dikacukkan. Okay, T besar T kecil. Dan ni T besar T kecil tapi dia nampak dominan ketinggian yang tinggi tu nampak lebih dominan tapi masih ada yang resesif kat dalam tu. So tengok T besar T kecil bergabung, okey ni bergabung T besar bergabung dengan T besar sebelah sini jadi TT, so dominan. Yang ini T besar di sini bergabung dengan T kecil sebelah sana. Jadi T besar T kecil. Masih lagi tinggi yang ini ya. Okay, so di sini T besar, dia pecah kan T besar T kecil.
Okay, T besar dia letak kat bawah dan digabungkan dengan T kecil. Masih lagi tinggi tetapi yang ini jadi kerdil. Sebab dia adalah gabungan T kecil dan T kecil. Maksudnya bantul. Betul? Bantul ya. Tapi kalau tengok iklan dalam TV kan, bantul tu disebabkan oleh pemakanan. Oh. Tapi sebenarnya bagi saya ya boleh jadi pemakanan asalnya. Okey, cuma pengaruh genetik juga memainkan peranan yang penting. Betul tak? Okey, so alright, so kita tengok seterusnya. Ada soalan tak untuk ini? Okey, ada soalan. Praktis 5.2. Okey, praktis 5.2. Namakan dua jenis alel. Namakan dua jenis alel. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Namakan dua jenis alel. Tak ada nak jawab? Boleh guna mic? Ya. Okey, bagus. Cikgu. Guna mic. Ya, saya. Apa dia dua jenis alel yang kita nak belajar? Dengan alel resesi. Betul. Okey, very good. Okey, alel dominan dan alel resesif. Betul ya, jawapan tu sangat bagus. Okey, kita tengok yang B pula. Apakah perbezaan antara dua jenis alel yang dinyatakan dalam A1? Apakah perbezaan antara dua jenis alel tersebut? Apa beza dia? Tadi kan T besar dengan T besar tu adalah dominan. Dominan bergabung dengan dominan memang jadi kuat lah. Betul tak? Tapi awak kena explain dengan ayat lah. Okey, cuba tengok kat sini, kita pergi balik kepada mana tadi terang tentang dominan. Ada tak? Okey, right. Okey, kalau dominan bergabung dengan dominan, dia akan jadi kuat. Dia akan jadi dominan. Ataupun dominan bergabung dengan resesif tadi kan? Betul tak? Resesif disebut kan? Resesif, yes. Dominan, kalau bergabung dengan dominan, dia akan disebut sebagai homozygote dominan. So dominan ni dia lebih, dia akan jadi dominan, jadi strong, jadi kuat. Okey, kalau dominan bergabung dengan resesif, dia masih lagi dominan. Dia masih lagi kuat. Okey, tetapi sekiranya resesif bergabung dengan resesif, contoh tadi M kecil, NN, semua huruf kecil kan? Pasangan dia semua huruf kecil, dia akan membentuk satu, apa benda? Dia membentuk ciri-ciri yang resesif. Jadi, sebab tu saya rasa minggu lepas saya ada sebut kan tentang kenapa ini ada kaitan juga dalam Islam kan, dia kata kalau kahwin better kahwin dengan orang yang jauh talian darah dengan kita. Jangan kahwin dengan keluarga terdekat. Kalau boleh, bukan dia kata mesti, bukan, tapi dia cadangkan supaya kalau boleh jangan kahwin, contoh jangan kahwin dengan sepupu sepapat. Sebab apa? Boleh jadi keturunan awak, contoh ini contoh saja, keturunan tu semua resesif tau. Keturunan tu kebanyakannya resesif. Bila resesif kahwin dengan resesif, keturunan tu akan jadi lemah. You faham tak? Sebab tu mungkin ini kita bagi contoh saja. Mungkin kita tengok terjadinya anak yang lemah, contoh mungkin anak tu lembam, mungkin ada penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang tak biasa berlaku pada lain sebab dia punya
dia punya ketahanan diri ke dan sebagainya, sebab lemah dengan lemah dia akan jadi lagi lemah. Okey, jadi sebab tu dalam Islam disarankan supaya berkahwin dengan orang yang bukan keluarga terdekat. Kalau kahwin sepupu dengan sepupu mungkinlah kalau boleh tengok kadang-kadang ada juga yang mempunyai trait-trait yang lemah tadilah. Okey, mungkin kita tak tahu, mungkin ada yang macam lebih kurang yang macam saya cakap tadi lembam, ada macam apa ni, down syndrome dan sebagainya. Mungkin lemah dengan lemah dia akan jadi lagi lemah lah jawab dia. So better kahwin dengan yang jauh. Okey, yang jauh sikit lah pertalian udara pula, pertalian saudara. Okey, pertalian darah dia kan. Okey, faham kalau tengok Islam ajar kita 400 tahun yang lalu, betul? Tapi kita tak tahu. Mungkin Nabi Muhammad pun tak tahu sebab apa. Tapi dia diberitahu, dapat wahyu kan. Okey. Ada kalau boleh jangan kahwin dengan yang terdekat sangat, keluarga yang terdekat. Okey, Nabi Muhammad dah cakap tapi mungkin Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu agaknya. Tapi dia dapat wahyu kan 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad tu tak buat kajian pun. Okey, so seterusnya kita tengok yang ini pula soalan soalan nombor 2. Apakah maksud genotip dan apakah maksud fenotip? Siapa nak jawab? Apakah maksud genotip dan apakah maksud fenotip? Okey, ada yang nak cuba jawab? Tak ada, dalam message pun tak ada. Okey, seterusnya dalam mic boleh masuk? Apa yang dimaksudkan dengan genotip? Apa yang dimaksudkan dengan fenotip? Boleh ingat? Okey. Cuba tengok jawapan dia ada tak? Fenotip dan genotip. Okey, kita tengok. Ada fenotip dan genotip. Ada kat sini tak? Ini genotip, ya di sini. Nombor 10 dan nombor 11 jawapan dia ya. Genotip adalah maklumat genetik, merupakan pasangan allele yang menentukan sesuatu ciri. Gabungan tadilah pasangan allele sama ada allele dominan ataupun allele resesif. Okey, untuk fenotip adalah fenotip organisma ialah ciri-ciri fizikal yang dapat diperhatikan pada sesuatu organisma ketinggian. Contoh, sebagai contoh ini ketinggian, warna mata, jantina, hidung mancung, hidung penyet, hidung rendah sikit, kan kadang kan ikut genetik, betul tak? Alright, itu bentuk hidung, bentuk mata, sepet, mata bulat, macam-macam lah. Tengoklah kahwin dengan siapa. Kalau kahwin dengan orang yang ada mata sepet, jadilah anak-anak tu ada sikit mengikut. Kalau mata bulat, jadilah mata bulat. Okay, boleh boleh faham. Okay, so itu adalah jawab soalan yang kedua. Nombor 3, nyatakan jenis gabungan allele yang terdapat dalam genotip berikut. Apa itu? Okay, jenis gabungan homozygote dominant. Nah, siapa nak jawab homozygote dominant? Mengandungi gabungan allele yang macam mana? Homozygote dominant. Okay, kita pergi balik pada jawapan. Homozygote dominant. Ada. Homozygote dominant adalah gabungan antara allele dominant dan allele dominant. Betul?
Untuk 3A, jawapannya ialah sepasang allele dominan. Maksudnya allele dominan ni dua-dua dominan. Okay, bergabung. Okay, how about apa pula dengan homozygote recessive? Homozygote recessive adalah gabungan antara allele recessive dengan allele recessive. Gabungan antara allele recessive dengan allele recessive. Okay, heterozygote. Yusof ya. Yusof jawab mengandungi gabungan allele seperti MM, NN dan RR. Huruf kecil semua kan. Itu adalah apa? Yang mana satu? B kan? B. Homozygote recessive. Okay, how about C? Heterozygote. Heterozygote adalah gabungan allele apa? Satu dominan dan satu lagi apa? 14 orang, 12 orang dalam ni ya. Siapa nak jawab? Ya, okey. Maknanya untuk heterozygote kan, heterozygote ya, C tu gabungan antara satu dominan dan satu lagi resesif. Faham? Heterozygote, satu dominan, satu resesif. Tapi still ada dominan kat dalam tu. Masih lagi dikuasai oleh yang dominan tu. Okay? Cuma untuk homozygote resesif ni maksudnya kalau resesif dia lemah lah. Kalau yang dominan dia lebih strong. Okay. Jadi sebab tu saya bukan nak cakap apa. Saya ambil contoh kan. Contoh kalau kahwin kacukan. Kahwin kacukan contoh saya bagi contoh. Melayu kahwin dengan Chinese contoh. Anak jadi bijak. Betul ke tak saya cakap? Awak setuju ke dengan saya? Setuju ke tak? Saya nak tanya jawapan kamu. Ataupun India kahwin dengan Chinese. Chinese semua. Okey, tak apa. Melayu kahwin dengan Mak Saleh contoh. Strong tak? Strong tak dia punya homozygote dia. Saya rasa kat situ kalau awak tengok kebanyakannya saya tengok budak-budak lah kan, budak-budak ada satu student saya bapa dia India, mak dia orang putih. Memang pandai. Tapi Melayu pun pandai juga. Awak jangan kata saya kata Melayu tak pandai. Melayu adalah gabungan. Orang Melayu ni sebenarnya pandai tau. Sebab apa saya kata pandai? Melayu adalah gabungan antara apa? Mungkin ada Cina dekat keturunan awak tak tahu, betul tak? Awak boleh check balik ada tak keturunan Chinese? Datuk nenek moyang. Ataupun ada India kat atas, mamak. Betul tak? Pakistan. Ada tak? Itu dah gabungan tu, nampak lah. Nampak dah jadi heterozygote dah kat situ. Jadi anak-anak tu mungkin pandai. Betul tak? Jadi orang Melayu ni banyak yang pandai lah kot. Kan? Okay. Dan kalau boleh macam tu lah saya kata. Kahwin dengan pertalian darah yang jauh sikit daripada ahli keluarga sendirilah. Sebab dibimbangi mungkin ahli keluarga tu ada yang resesif dan kita pula resesif, gabung akan jadi lemah. So bila lemah, anak tu mungkin akan menghadapi penyakit dan sebagainya lah. Itu mungkin lah, saya tak kata, cuma itu adalah kuasa Allah, betul tak? Okay, kuasa Allah semualah yang menentukan. Okay, nombor 4, kehadiran lesung pipit ditentukan oleh gen dominan P. Manakala ketiadaan lesung pipit ditentukan oleh gen resesif P kecil. Tadi P besar Ada lesung pipit P besar, tak ada lesung pipit P kecil. Nyatakan sama ada individu yang mempunyai genotip yang berikut mempunyai lesung pipit atau tidak. Okey, A, ada lesung pipit tak? A. Nombor 4A, ada lesung pipit tak? Siapa nak jawab? Halo? Ada 12 orang, ada 11 orang dalam ni?
Okay, semua senyap ya. Okay, siapa nak jawab? A, P besar, P kecil. P besar dan P besar. Ada lesung pipet atau tidak? Ada. Yusuf kata ada. Nur Sofia kata ada. Betul. Okay. Ada lesung pipet. Okay. B. P besar dan P kecil. Ada lesung pipet tak? Ada juga. Bagus Yusuf. Alright. Okay. So C. P kecil dan P kecil. Ada lesung pipet ke tidak? Ada lesung pipet tak? Okay. Bagus. Tak ada. Tak ada Sebab dua-dua resesif Okay. Sekarang dia suruh awak lukis rajah. Lukis rajah skema yang menunjukkan kacukan antara pokok kacang P yang mempunyai bunga merah RR besar dengan pokok kacang P yang mempunyai bunga berwarna putih RR. Bagi kedua-dua generasi F1 dan generasi F2. So, hanya awak lukis sendirilah lukisan tu lebih kurang sama dengan yang ini. Lebih kurang sama dengan ni. Ni jawapan dia kan. Okay asal dia T besar, T kecil, lepas tu jadi yang ini. Dua-dua ni adalah still dominant. Dia ada T besar, T kecil, lepas tu pecah lagi. Jadi macam ni. Yang ini yang takut ni, yang T kecil ni, takut dia kahwin dengan T kecil. T kecil. Kan kalau dia jumpa T kecil juga mungkin dia akan genetik dia lemah ya. Okay, very good. Okay, saya rasa semua faham untuk ini. Alright, sekarang pukul berapa? Kita check tengok jam. Okay, sekarang pukul 9. So awak habis sebenarnya pukul berapa? 8 suku hingga 9, betul? 45 minit kan? Betul 9.45? Sebab saya dipahamkan malam ni ada 2 sesi. 2 sesi ya. Sesi yang pertama form 4 dan sesi yang kedua form 3. Nanti saya check kejap ya awak. Right, sambil tu awak tengok dulu jenis mutasi ya. Okay, awak tengok dulu, saya akan check dulu sekejap ya. Okay, malam ni kelas kita sains 8.15 hingga 9.45. Form 4 sahaja malam ini ya. Okay, form 4 sahaja. Saya pun keliru tengok jadual ya. Kejap Form 3, form 4. Okay. Okay, malam ni sampai 9.45. Okay, boleh kita teruskan? Boleh ya? Okay, bagus. 9.45. Alright, sekarang kita pergi pada 5.3 iaitu mutasi. Jenis mutasi. Yang pertama, mutasi merupakan perubahan secara spontan dan rawak pada maklumat genetik dalam gen ataupun kromosom yang menyebabkan perubahan ciri dan fenotip. Okey. Organisma yang mengalami mutasi dinamakan organisma mutant. Awak ingat tak pasal mutant ni awak ingat apa? Perkataan mutant awak tengok cerita kartun ke, cerita tak kartun ke? Ada tak cerita pasal mutant? Ada? Karakter mutant? Ada? Apa ni? Cerita yang kura-kura yang warna hijau tu apa nama? Awak tak ingat? Kura-kura warna hijau yang jadi macam si hero tu. Itu mutant. Dia kata apa? Kura-kura tahu macam mana? Manusia bertukar rupa jadi kura-kura berwarna hijau menyelamatkan saya tak tahulah jadi hero kan. Apalah nama kartun tu. Okey. Itu yang mutant tu. Okey. Alright. So nombor 2 tu organisma yang mengalami mutasi dinamakan organisma mutant.
Tapi saya rasa impossible manusia lah. Impossible manusia mutant jadi macam bentuk haiwan. Kan? Tapi dalam cerita kartun tu manusia tu berbentuk haiwan. Tapi masih lagi ada kaki, masih ada kepala, masih ada tangan. Tetapi bentuk badannya macam kura-kura besar. Okey. Nombor 3, terdapat 2 jenis mutasi iaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, mutasi ada 2 jenis. Mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, mutasi gen yang disebabkan oleh perubahan kimia pada struktur gen. Disebabkan oleh perubahan kimia pada struktur gen. Maknanya mungkinlah terkena bahan kimia ke apa tiba-tiba genetik dia berubah. Mungkinlah cerita tu kan, direka kan. Okey, mutasi kromosom disebabkan oleh perubahan pada struktur ataupun bilangan kromosom. Okey, di sini disebabkan oleh mutasi gen, disebabkan oleh kimia, mutasi kromosom disebabkan pada kromosom, struktur ataupun bilangan kromosom. Okey. Alright, so boleh lihat di sini untuk mutasi gen, kromosom ini kromosom normal, dia berubah. Dia berubah. Aduh, pening tengok kan. Okey, sebahagian daripada kromosom yang hilang, gen disusun semula. Gen lain bergabung dengan kromosom. Okey, saya percayalah kalau tengok cerita kartun tu. Apa dah cerita tu? Awak ingat tak cerita tu? Saya rasa awak peminat dia. Tak? Hero cerita apa, superhero yang berbentuk kura-kura besar tu. Mutant. Okey. Alright, yang ini perubahan dalam kromosom tu sendiri ya. Okey, kromosom normal dia terbelah 2 menjadi kromosom baru. Tapi yang ini dia jadi nampak tu. Pembelahan dia masuk dekat sini jadi 3 kawasan ni. So yang ini membentuk kromosom lain. 3 yang ini 1. Ini yang disebutkan jadi mutant tadi ya, kromosom mutant, gen mutant. Boleh faham Ya, tengok. Okey, faktor yang menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi boleh berlaku tanpa sebarang faktor atau sebab yang nyata. Ini kita tak tahu, ini kehendak Allah. Betul tak? Kita kata ada kuasa yang menjadikannya, bukan manusia. Okey, walau bagaimanapun terdapat faktor yang boleh meningkatkan kebarangkalian berlakunya mutasi. Faktor yang menyebabkan mutasi dikenali sebagai mutagen. Jadual 5.6 menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. Okey, ini tengok ya. Mutasi ataupun mutagen disebabkan oleh terkena radioaktif. Terkena radioaktif seperti sinar X, sinar gamma ataupun sinar ultraviolet. Kena dekat badan orang tu tiba-tiba dia berubah jadi benda lain. Okey. Alright, sinaran radioaktif yang bertenaga tinggi dan sinar X boleh merosakkan DNA. Sinar gamma dan sinar ultraviolet dalam cahaya matahari dengan keamatan yang tinggi menyebabkan mutasi dan boleh mengakibatkan kanser kulit serta kanser pada bahagian badan yang lain. Okey ya. Di sini mungkin dia perubahan pada sel. Dia menyebabkan perubahan pada sel. Okey, pada DNA tadi. Okey. Faktor mutagen yang kedua disebabkan oleh bahan kimia seperti karsinogen. Karsinogen ni apa? Bahan-bahan yang mengandungi ciri-ciri yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya bahan kimia karsinogen yang mungkin berada dalam kosmetik jangan main-main. Kosmetik, sapu-sapu kat muka, sapu-sapu nak cantik, nak licin, kulit macam telur contoh kan, nak putih. Benda-benda yang cepat ni bahaya mungkin dia mengandungi inilah karsinogen. Okey, pesticide. Pesticide adalah
racun serangga. Okey, bahan kimia dalam racun serangga. Okey, dadah. Bahan kimia tau, dadah ni bahan kimia. Masuk bahan kimia dalam badan, subhanallah kan. Bayangkan awak makan, senang aja. Dadah tu bentuk pil kan. Orang yang ambil dadah tu, dia ambil apa dia? Ambil racun rumput masuk dalam badan. Sebab dia sama dengan dadah. Dadah kan bahan kimia, tetapi bahan kimia yang dimasukkan dalam pil. Kan? Samalah. Jawab dia apa? Kalau ambil racun serangga, awak ambil racun, nak racun serangga ke apa, kita dah nampak jelas, betul tak? Kalau orang tu minum racun serangga memang nak bunuh diri. Kalau ambil dadah, samalah jawab dia kan. Bunuh diri jugalah jawab dia. Okay, formaldehyde. Okay, formaldehyde ni saya tak silap macam asid juga. Asid tau. Okay. Asid rosakkan badan. Asid nitrous. Ini mungkin kepekatan yang tinggi ya. Bahan pengawet. Bahan pengawet juga memberi kesan yang buruk pada badan. Contoh bahan pengawet dalam makanan contoh sekiranya diambil dalam jumlah yang kerap dan banyak akan memberi kesan pada badan. Nikotin. Nikotin dalam apa awak rasa nikotin ni? Nikotin, benzopirana. Okay. Benzo apa dah? Ini apa dah dipanggil ni? Benzopirana. Pyrin. Okay, ini semua dan benzena. Ini semua nikotin, benzopirana, benzena. Ini semua ada dalam rokok. Nampak tak? Nikotin dengan benzopirana ada dalam rokok. Kalau isap sekali mungkin tak ada kesan, tapi kalau isap rokok dalam kekerapan yang tinggi untuk bertahun-tahun, dia akan efek paru-paru. Sebab asap rokok first kali dia akan cair dalam paru-paru. Betul? Jadi organ badan yang mula-mula sekali terkesan ialah saluran pernafasan boleh. Paru-paru lah, sebab paru-paru kan dia lembab. Dia mudah memberi kesan yang buruk kepada organ tersebut. Benzena ni kalau saya tak silap, benzena adalah bahan yang ada dalam minyak gas. Ni semua bahan kimia. Kalau diambil dalam jumlah yang banyak akan memberi kesan kepada kromosom DNA seseorang. Okey, bahan kimia tersebut bertindak balas dengan DNA, merosakkan DNA dan seterusnya menyebabkan kecacatan genetik. Contoh kan? Betul lah. Contoh kan? Ambil karsinogen ni, ini menyebabkan kanser. Ambil dadah, dia akan memberi kesan kepada janin. Formaldehyde, asid citrus yang pekat, bahan pengawet dan sebagainya. Semua memberi kesan kepada janin. Okey, janin tu maksud apa? Baby-baby yang dikandung. Okey. Alright, dia memberi kesan pada DNA dulu. Lepas tu bila wanita, lelaki dan wanita dia berkahwin, okay, dia akan contribute DNA yang dah rosak tadi, okay, akan menyebabkan, atau sebab tu dia menyebabkan kecacatan genetik. Okay, alright. Perubahan persekitaran. Mungkin perubahan persekitaran, mungkin seorang tu tinggal dalam kawasan yang berlaku pencemaran udara, berlaku hujan asid. Okay, berlaku hujan asid kawasan tersebut, orang tu duduk situ. Dia kenalah perubahan persekitaran yang tercemar. Okay, dan juga kawasan tu mungkin mempunyai ketinggian karbon dioksida tinggi kat situ. Kalau oksigen tak apa. Kalau karbon dioksida tinggi, nitrogen tinggi, memberi kesan kepada tubuh badan seseorang. So awak boleh tengok kat sini, perubahan persekitaran boleh menyebabkan organisma berevolusi melalui mutasi dan menghasilkan spesies baru yang lebih berdaya tahan terhadap persekitaran yang lasak. Okey.
Okey, ini mungkinlah kot. Dia ni dia jadi tahan. Dia jadi tahan lasak macam kita kan, contoh kita yang tinggal di kawasan Khatulistiwa lebih panas, betul tak? So kita lebih lebih tahan panas berbanding dengan contoh Mak Saleh daripada negara sejuk, sekali-sekali dia datang Malaysia, dia rasa macam mana? Mungkin dia tak tahan panas. Begitu juga kita, bila kita pergi ke mana? Ke kawasan yang sejuk. Okey, saya pernah tengok video travelog sekumpulan orang Melayu sekumpulan orang Melayu ni dia pergi satu kawasan Pakistan. Okey, kawasan Pakistan tu, kawasan tu adalah kawasan yang paling last lah. Kawasan Pakistan dia punya kampung tu adalah kampung yang paling hujung di Pakistan. Dan kalau awak nak tahu, dia punya suhu sejuk dia paling sejuk ialah -30. Awak bayangkan ada manusia boleh duduk situ, ramai orang Pakistan, bukan ramai sangatlah, adalah keluarga-keluarga yang boleh tinggal di situ. Dia punya musim sejuk, paling sejuk sekali ialah -30. Kalau kita memang negatif 10 saya rasa tak tahan dah. -2, -3 saya rasa tak tahan. 0 pun tak tahan dah Okay, dia boleh duduk tahan dalam -30. Okay, so maknanya dia sudah tahan dengan persekitaran dia, berdaya tahan Okay, kehamilan pada usia lewat seperti 40 tahun ke atas. Ini juga mutagen Risiko mutasi kromosom ibu meningkat dengan usia. Anak pertama daripada ibu yang berusia 40 ke atas berisiko tinggi menghidap sindrom Down. Saya pun pernah dengar ini wanita-wanita yang melahirkan anak, kebarangkalian tak semua. Tapi ni kebarangkalian boleh berlaku Dia kata siapa yang mengandung lebih pada umur 40 tahun ke atas, kebarangkalian untuk berlaku Down syndrome adalah tinggi. Okey, so maknanya kalau nak beranak dicadangkan supaya bawah pada umur 40. Tapi ada juga orang umur 40 tahun, wanita umur 40 tahun yang tidak berlaku seperti itu, ada juga Itu semua kuasa Allah, betul tak? Saya berbalik kepada kuasa Allah. Nak jadi, tak jadi, itu dia yang menentukan. Allah yang menentukan. Okay. Alright, boleh faham? Faham ya? Okay, maknanya mutagen itu disebabkan oleh satu, sinaran radioaktif. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, disebabkan persekitaran. Mungkin dah lama duduk situ, dah jadi imun dah. Kan? Dah jadi imun Okey, dan juga ada kaitan dengan kehamilan usia yang lewat daripada 40 tahun ke atas, kebarangkalian besar boleh berlaku. Tapi ada juga saya dengar yang Mak Saleh Saya rasa kat negara Mak Saleh tak silap. Umur dia 60 pun dia boleh beranak lagi. Itu hebat. Okey, umur 60 tahun Okey, saya tak tahu macam mana dia punya genetik dia lah. Okey, penyakit gangguan gen. Gangguan genetik. Gangguan gen ialah penyakit genetik yang disebabkan oleh gen mutant ataupun kromosom mutant yang diwariskan daripada ibu bapa kepada anak. Gangguan gen disebabkan oleh mutasi gen ataupun mutasi kromosom yang mempunyai kesan yang serius dan kekal. Gangguan gen yang disebabkan oleh mutasi gen dan mutasi kromosom adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.14. So untuk mutasi gen, apa yang berlaku ialah buta warna. Yang ni disebabkan oleh apa tadi? Yang mutasi gen tadi. Bahan kimia. Lagi apa tadi yang kita sebut ni radioaktif, bahan kimia, persekitaran dan juga lain-lain Okey, buta warna, anemia, sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinism. Okey, mutasi gen yang disebabkan oleh bahan kimia,
apa tadi? Bahan kimia persekitaran. Okay kan? Ni. Radioaktif. Radioaktif ni boleh jadilah kata kalau orang tu dia bekerja di suatu tempat nuclear power plant. Nuclear power plant. Nuclear power plant maksudnya satu pusat nuklear ya, mungkin dia nak jana elektrik kat situ kan, tapi ada orang kerja kat situ. So bila dia bekerja di situ dia terdedah kepada sinaran radioaktif. So dia punya DNA dia boleh jadi rosak. Ini juga DNA rosak disebabkan oleh bahan kimia yang saya dah sebut tadi. Dan juga berlaku persekitaran. Ini persekitaran semula jadi bukan sebab bahan kimia dan bukan sebab radioaktif. Okey ya. Okey, mutasi kromosom. Tadi pembelahan kromosom yang nampak tidak stabil tadi kan. Okey. Boleh menyebabkan Down syndrome, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. Okey. Penyakit gangguan gen tidak dapat dirawat kerana gangguan gen tidak boleh dihalang ataupun diperbetulkan. See, tengok. Manusia tak boleh ubah. Kalau dari segi kromosom manusia tak boleh ubah. Betul tak? Itu kuasa Allah. Okay, nombor 5. Penyakit gangguan gen disebabkan oleh mutasi gen boleh dielakkan daripada diwarisi oleh generasi yang seterusnya. Dia kata kat sini boleh dielakkan. Penyakit gangguan gen yang disebabkan oleh mutasi gen boleh dielakkan daripada diwarisi oleh generasi seterusnya. Okey, macam mana dia buat ni? Berlaku buta warna, dia kata boleh dielakkan. Ni adalah dia punya ilmu-ilmu kedoktoran kan. Okey, kita tengok di sini. Contohnya penyakit hemofilia adalah disebabkan oleh gen resesif yang dibawa oleh kromosom X. Gen resesif X. Oleh itu, lelaki dan wanita yang mengidap hemofilia dinasihatkan agar tidak berkahwin sesama mereka dan mempunyai anak kerana kebarangkalian untuk anak mereka sama ada lelaki ataupun perempuan untuk mengidap hemofilia adalah tinggi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.15. Maknanya yang ini boleh detect, boleh pergi check pergi hospital ambil darah, check sama ada you ni recessive ataupun dominant. Betul tak? Yang ni boleh check. So dia check, tiba-tiba dia find out okay recessive dengan recessive. Ada. Tapi saya rasa di sini banyak orang tak check ni. Sebab apa? Dia nak kahwin kan? Dia nak kahwin dia tak kisah dah resesif ke apa. Betul? Okay. So ada setengah orang dia rancang tau. Dia rancang dia nak anak-anak dia, generasi dia yang genetic dominant. So dia pergi cari yang dominant punya. Carilah. Yang tak bijak. Yang cantik contoh kan. Cantik, nak otak bijak dan sebagainya lah. Nak trait-trait yang macam tu dia pergi cari. Okay. Alright. Okay, dan ini adalah apa ni? Petunjuk X, H, kuasa H ialah allele dominant normal dan X, kuasa H kecil ialah allele recessive hemofilia. Okay. So ini dia tunjuk bagaimana manusia tersebut memperolehi hemofilia ya. Cuba contoh, bapa normal, ibu pembawa hemofilia. Lepas tu tengok anak pula. Okey. Nampak tu anak. Jadi ayah H dominant. Dia punya normal lah, hemofilia dia ni dominant. Okey, dan dia bergabung, yang ini H besar gabung dengan H besar dia jadi strong. Dominant. Yang ini H besar bergabung dengan H kecil. Masih lagi dia dikatakan sebagai pembawa.
dikatakan sebagai pembawa. Okey, yang ini X, H besar dan Y. Di sini adalah lelaki normal. Ini perempuan normal. Yang ini pembawa. Okey, H kecil dan Y. Lelaki pesakit hemofilia. Aduh. Dah jadi. Sebab ni lelaki XY kan. XY lelaki. H kecil hemofilia yang resesif lah. Resesif maksudnya lemah. Maksudnya dia jadi pesakit lah. Kalau yang ini, awak tengok dia, XX ini adalah lelaki. XX adalah perempuan ya. H besar dan H kecil dia masih selamat. Dia jadi pembawa. Okay, pembawa. Alright. So pembawa ni kalau boleh jangan cari pembawa lain lah. Cari yang dominan. Betul tak? Baru selamat. Okay, tu dia. Seterusnya ya, awak nampak kan bagaimana dia atur tu. Dia combine benda tu. Okay. Ni pula tengok kat sini kan. Okey. Bapa XY ada H besar. H besar ni adalah dominan. Okey, so pecah ya. X, H besar dan Y. X, X, H besar bergabung dengan kat sini yang mak dia pula yang ada pesakit ni, pesakit hemofilia ni kan. Dia berpecah ni, H kecil dua. Okey, XX wanita ni, XX. Yang ni XY lelaki. So kalau kat sini awak tengok, H besar bergabung dengan H kecil. Dia jadi lelaki tetapi masih lagi ada dominan, so dia pembawa. Yang ini H besar bergabung dengan XH bergabung dengan X, H kecil. Ada lagi dominan. Dia boleh dikatakan sebagai pembawa. Dia belum jadi pesakit. Yang jadi pesakit ialah bila dia ada apa ni? Resesif. H resesif ni. Okay, H resesif. Okay, so ini adalah pesakit hemofilia dan ini pula jadi pesakit hemofilia. Ni kesian lah anak dia 2 orang jadi pesakit hemofilia. Kekurangan sel darah merah. Okay, kekurangan sel darah merah, hemofilia. Hemo is darah merah. Okay. Alright. Boleh faham ya? Okay, saya harap awak faham. Banyak lagi tak nak habis ni? Cek, saya tengok. Okay, ada banyak lagi kan? Okay, tak apalah. Nak habiskan supaya sampai jam 9.45. Okey, sebenarnya banyak maklumat yang awak dapat daripada nota ni kan. Okey, jadual 5.7 menunjukkan penyakit gangguan gen. Buta warna. Ciri-ciri penyakit ini diwarisi melalui sel resesif pada kromosom X. Pesakit tidak dapat membezakan warna merah dan hijau. Bahaya tu. Kalau tak boleh nampak, dia tak boleh bezakan warna merah kalau dia pergi kat luar traffic light dia tak nampak warna merah. Warna merah, warna hijau tak nampak. So dia kena bawa seseorang lah. Ataupun dia ikut ramai-ramai kereta kat depan dia. Betul tak? So dia tak boleh jadi orang yang stop depan lah. Yeah? Kalau ada kereta depan dia boleh ikut. Okay. Alright, kaedah mengesan dikenal pasti melalui pemerhatian bentuk sel darah merah melalui mikroskop dalam ujian darah. Ni dia, sorry, saya baca yang ni pula. Dikenal pasti dengan menggunakan kad ujian buta warna. Untuk buta warna, kad ujian buta warna lah. Anemia, sel sabit. Ini penyakit darah yang diwarisi melalui allele resesif pada autosom. Sel darah merah berbentuk bulan sabit dan menyebabkan fungsi pengangkutan oksigen tidak sempurna. Anemia dia kekurangan kekurangan oksigen. Okey, pesakit mudah berasa letih, kelihatan pucat dan lemah sebab dia kekurangan oksigen dalam darah dia. So bagaimana dikenal pasti melalui ujian darah. Hemofilia, penyakit darah diwarisi melalui allele resesif pada kromosom X.
gen terangkai seks. Darah pesakit tidak mengandungi faktor pembekuan yang diperlukan untuk pembekuan darah. So darah pesakit suka membeku lalu menyebabkan pesakit mengalami kehilangan darah yang banyak apabila tisu badan tercedera. Okay, so hemofilia dia tidak ada sel pembeku kan. Tak ada sel yang membekukan darah ni. So bahayalah kalau dia terluka ke apa, darah keluar dengan banyak. Okay, dikenal pasti dengan mengkaji alel terangkai seks pada kromosom X. Okay, ini dekat hospital lah, dia orang tahulah kan. Thalassemia, penyakit darah yang diwarisi melalui alel resesif pada autosom. Sel darah merah mempunyai hemoglobin yang abnormal. Sel darah merah yang kecil dan jangka hayat sel yang lebih singkat. Keadaan ini menyebabkan kekurangan sel darah yang teruk dan kurang oksigen dihantar pada sel-sel badan. Okey. Dikenal pasti melalui pemerhatian bentuk dan pembentukan dalam mikroskop. Semua buat kajian daripada darah. So kalau awak tengok ya, darah kita sebenarnya adalah pembawa maklumat tentang diri kita. Betul? Dia membawa maklumat terutama sekali tentang genetik kita, DNA. Okay, thalassemia. Okay, alright. So, dapat sikit pengetahuan untuk penyakit buta warna, anemia. Buta warna awak tahulah dia tak boleh bezakan warna merah dengan warna hijau. Anemia, kekurangan oksigen. Hemofilia, tidak ada mengandungi faktor pembekuan. Elemen yang membekukan darah tu tak ada. Okey, thalassemia adalah sel darah merah yang teruk ya, kekurangan sel darah merah yang teruk dan kurang oksigen. So kat sini thalassemia ni pemakanan lah penting kan. Kena makan makanan yang mengandungi banyak iron. Banyak iron lah. Contoh macam bayam merah, banyak iron. Lagi banyak iron. Banyak zat besi ya. Iron tu zat besi. Okey, mungkin kacang kan, ke kacang. Okey. Jadual 5.8 menunjukkan penyakit gangguan gen akibat kecacatan semasa pembahagian sel yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Ini dia memang berlaku dalam kromosom. Ini tak boleh tak boleh diubah ya. Okay, penyakit Down syndrome seperti di sini adalah kromosomnya adalah 45 plus XY. Sepatutnya 44 kan? Sepatutnya 44. Tapi ada XY. Jadi 45 sama ada 45 plus XY ataupun 45 plus XX. Tadi kan yang terlebih jadi 3 tadi kan? Dia termasuk sebelah yang kromosom yang bukan ciri-ciri seks tadi kan? Okey, yang kedua seks. Untuk Down syndrome, pengidap Down syndrome mempunyai 47 kromosom iaitu 3 kromosom dan kromosom ke-21. 47, 44, 3 kromosom ekstra. Okey, patutnya 44 kan? Jadi 47. So ada 3 kromosom ekstra masuk, combine. Okey, combine dengan yang 44 tu. Okey. Alright. So satu dia tinggal sebelah sana. Betul ke? Okey. Satu masuk sana dan dia berbentuk abnormal. Okey, pesakit mengalami kerencatan mental dan fizikal, lemah sistem kardiovaskular jantung serta mempunyai mata yang sepet, muka yang lepeh, hidung dan mulut yang kecil, lidah yang terjelik serta leher, tapak tangan dan jari yang pendek. Okey, untuk sindrom Turner, perempuan yang menghidapi sindrom Turner mempunyai kromosom 45. Bentuk dia macam mana ni? Pertumbuhan pesakit terencat, berbadan lemah, mandul, kurang ciri-ciri seks sekunder perempuan. Sindrom Klinefelter, lelaki mengidap sindrom Klinefelter punya 47 kromosom. Okey, dan juga 2 kromosom seks X dan Y.
Ciri-ciri seks sekunder lelaki tidak berkembang, testi kecil, mandul, mempunyai ciri-ciri perempuan seperti mempunyai payudara, nada suara tinggi dan kurang bulu badan. Okey, yang ini jadi pondan. Kan? Ini mungkin lah. Ini kejadian kejadian manusia juga ya. Ada betul-betul lelaki, ada betul-betul perempuan dan ada yang dia ada ciri ni. Ciri yang kalau kita orang Melayu kita cakap minta maaf ya, kita cakap pondan sebab ada ciri wanita, kewanitaan dalam tu. Okey, ini adalah yang disebut sebagai sindrom Klinefelter. Okey, so ini adalah kejadian Allah ya. Semoga dijauhkan lah. Okey. Lagi kita pergi pula kepada kaedah mengesan gangguan. Bagaimana kita boleh mengesan gangguan gen? Penyakit gangguan gen boleh dikesan dengan menjalankan kajian kariotip ataupun dan juga amniosintesis. Kajian kariotip bertujuan untuk mengkaji bilangan saiz dan rupa bentuk kromosom. Okey, ni orang memang kaji tentang genetik lah. Okey, dalam kajian kariotip gambar kromosom daripada sampel tisu individu diambil dengan bantuan mikroskop. Dia boleh tengok bawah mikroskop. Tu dia. Ambil sampel darah, tambah bahan kimia pada sampel darah, pindahkan sampel ke dalam tiub dan dapatkan lapisan yang lebih pekat melalui emparan. Masukkan sampel yang telah diempar ke dalam tiub lain yang mengandungi bahan penetap. Ini dibuat dalam makmal ya. Semua ni adalah dibuat dalam makmal. Okey, nombor 4. Amniosintesis merupakan ujian prenatal yang dilakukan bagi mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga 20 kehamilan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.23. Keadaan ini bermula dengan mengenal pasti kedudukan fetus dalam uterus selamat dengan menggunakan teknik ultrabunyi. Okey, dia tengok selamat ke tak ya keadaan baby tu. Okay, kedudukan dia. Sedikit bernalih amnion diambil dengan menggunakan jarum steril yang dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Oh, okey. Oh, nampak tembus ke dalam tu ya, dia buat. Okey, jarum ni mesti halus lah. Kalau jarum tebal, nanya ibu dia. Okey, lepas tu bendalir amnion. Actually amnion ni apa amnion ni? Ini adalah kita panggil apa ni? Kan baby besar dalam air tu kan? Apa orang kita panggil ketuban. Oh, ketuban. Kan? Bendalir amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar dapat. Lepas tu buat letak dalam Okey, sel fetus diasingkan daripada bendalir amnion melalui emparan. Emparan tu mungkin dia berpusing ya. Kariotip diperolehi daripada sel fetus yang terasing. Maknanya dapatlah bahan yang diperlukan tadi kan. Okey. So, aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Penyelidikan genetik merupakan kajian sistematik terhadap struktur, fungsi dan juga ciri-ciri yang dikawal oleh gen untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia. So maknanya mana yang kita boleh perbaiki, kita boleh perbetulkan dari awal. Okay, maknanya ilmu ni adalah ilmu yang diperbaharui lah setiap masa kan. Ini saya tak silap, ini lebih kepada ilmu kedoktoran ya, genetik ya. Banyak kalau genetik, kalau pokok dia combine. Pokok yang lebih bagus buahnya, okay, dan mempunyai dia combine dengan pokok lain yang mempunyai ciri-ciri yang lebih baik. So bila dia hasilkan genetik baru tu, buah yang berciri mana, buah yang manis, yang besar dan sebagainya lah. Okay, dalam bidang perubatan, penyelidikan genetik dijalankan untuk tujuan-tujuan berikut. Sel bakteria dan yeast digunakan untuk menghasilkan hormon insulin yang lazimnya dihasilkan oleh pankreas dalam badan manusia untuk digunakan dalam rawatan penyakit diabetes mellitus.
Kultobakteria yang diubah suai. Kat sini nampak dia boleh ubah suai genetik ni. Tapi genetik ni genetik bakteria dan yeast lah. Okey, kultobakteria dan yang diubah suai digunakan untuk menghasilkan protein interferon seperti yang dihasilkan dalam sistem imun manusia. Interferon digunakan dalam rawatan kanser dan untuk mempertahankan badan daripada serangan bakteria dan virus. C. Maklumat genetik dalam biri-biri diubah suai untuk menghasilkan susu yang mengandungi protein bagi merawat penyakit hemofilia. Dan D. Merawat penyakit gangguan gen melalui kaedah terapi gen. Okay? Right, itu dia, merawat penyakit gangguan gen. Okay, kalau awak tengok contoh kan, penyakit tu pun dia buat dia uji kaji genetik juga nak jadikan penyakit tu. Contoh lah, ada setengah orang kata penyakit apa tu? COVID kan? COVID-19 COVID-19 tu adalah mungkin dia orang hasilkan genetik bakteria tadi kan, betul tak? Boleh jadilah, ada setengah orang kata memang disengajakan, betul? Tetapi wallahu alam boleh jadilah. Okey, dalam bidang pertanian, penyelidikan genetik digunakan untuk memotivasikan makanan secara genetik bagi mendapatkan ciri tanaman ataupun haiwan ternakan yang diingini seperti berikut. Okey, saya baca kat sini. A, tanaman dan haiwan ternakan yang cepat matang. Cepat apa? Cepat matang. Maknanya boleh dituai dengan cepat lah. Hasil ataupun produk tanaman dan haiwan ternakan yang banyak dan berkualiti tinggi. Kan awak tengok kan setengah awak dengar tak dia kata apa? Ayam yang dijual oleh KFC contoh kan, yang diternakkan untuk dipasarkan kepada untuk cepat dipasarkan dia orang kata inject dengan hormon. Pernah dengar tak? Haiwan, betul tak? Macam ayam dan sebagainya. Mungkin lembu ke apa kan, dia nak suruh cepat matang. Suruh cepat matang tu sebab apa? Cepat dia boleh apa? Boleh semelih. Ayam tu cepat boleh semelih, dia nak cepat. Dia tak nak tunggu-tunggu lama. Okey, so yang C, tanaman dan haiwan ternakan yang berdaya tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca yang melampau. Okey, saya bagi contoh satu lagi, selembu. Pernah dengar tak? Perkataan selembu pernah dengar? Selembu. Selembu adalah kombinasi antara seladang dengan lembu. Pernah dengar? Pernah. Bagus Zaifah. Zaifah pernah dengar. Okey. Selembu adalah kombinasi antara lembu dengan seladang. Seladang besar, tanduk panjang. Lepas tu combine dengan lembu. Keluar-keluar jadi apa? Lembu yang berdaya tahan, besar. Dan boleh jadi lembu tu tanduk panjang. Boleh jadi. Sebenarnya dia nak yang ciri-ciri lembu tadi. Betul tak? Tapi lembu yang berkualiti bagus seperti seladang. Maknanya lembu besar lah. Okey nombor 4. Ujian DNA membolehkan kajian salasilah keluarga dijalankan untuk genealogi genetik dan dapat menyelesaikan kes jenayah dalam bidang sains forensik. Contoh kan, nak tahu DNA, nak tahu siapa bapa orang tu, contoh kan. Contoh nak tahu siapa bapa dia, siapa keturunan dia, contoh. Sekarang okey, dalam bidang forensik, bidang kriminologi, mungkin berlaku jenayah, nak tahu dia dah dapat dah DNA ni, dia nak check DNA siapa. Ataupun sekarang ada satu teknologi baru kan, saya rasa awak tahu teknologi ni, dia kamu boleh check kamu punya keturunan kamu datang daripada kawasan mana. Check tengok, jangan pula awak ambil darah aja. Ambil darah, awak check. Okey, darah awak, keturunan awak daripada mana? Mungkin keturunan dari tanah besar negeri China boleh jadi. Kan? Ataupun boleh jadi daripada India ataupun daripada Pakistan. Dia akan sebut negara mana dia boleh sebut. Dia boleh bagi result cepat. Tapi kena bayar lah.
Okay, cuba awak check tengok awak punya keturunan datang daripada negara mana. Ada tu yang check daripada Vietnam. Ada datang, kita banyak daripada Indonesia. Kita punya mungkin Malaysia banyak daripada Indonesia. Macam teacher ada daripada Indonesia, teacher ada daripada China. Keturunan daripada negara China sana. Dan mungkin ada keturunan apa? Daripada India boleh jadi, Arab boleh jadi kan? Awak check tengok. Okay, mungkin awak ada ciri-ciri tu. Sains forensik melibatkan kajian sains dan teknologi untuk mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian jenayah. Ini polis guna untuk forensik DNA. Polis boleh ambil contoh mungkin ada kesan darah di situ. Tempat berlakunya crime ataupun jenayah tersebut dia ambil lah. Mungkin dia ambil dia calik dengan apa? Dengan putik kapas kan. Dia calik mungkin ada graf sel manusia, dia calik kat situ. Cap jari dia calik kat situ. So dia check balik lah kan. Dia datang daripada mana, dia boleh check. Sebab tu penjenayah dia pakai sarung tangan. Betul tak? Sebab apa? Dia tak nak orang baca dia punya cap jari. Okay. Kesan penyelidikan genetik. Okay, ada lagi tak masa? Ada 1 minit lagi, sempat? Okay, so kita tengok di sini ya. Kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Pada tahun 1990, ahli sains melancarkan satu projek penyelidikan genetik antarabangsa yang dikenali sebagai projek genom manusia. Okey, objektif utama projek genom manusia adalah untuk menentukan urutan base DNA daripada 3 bilion pasangan base DNA dan semua gen manusia yang jumlah lebih kurang 20,000 hingga 25,000 dengan lengkap dan tepat. Dengan membandingkan dan membezakan struktur DNA manusia, pakar gen dapat menentukan genealogi dan hubungan keluarga, dapat menyelesaikan kes jenayah dan mengenal pasti gen yang menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, diabetes dan asma. Okey, DNA ni juga mungkin boleh check masalah dalam keluarga contoh kan. Mungkin ibu pernah kahwin dengan somebody, ayah dia, lepas tu ayah dia ni pergi mana-mana nak check DNA dia. Ada yang pernah kahwin, ada yang tak pernah kahwin, boleh jadi. Tapi masih lagi nak check betul ke dia ni daripada situ. Okay. Right. So sehingga kini penyelidikan genetik memberi kesan yang baik dan buruk terhadap kehidupan manusia. Selagi contoh projek genom manusia dapat menentukan genom manusia tetapi turut membolehkan ahli sains mengklon manusia. Dia cakap nak klon manusia tapi sampai saya rasa sampai sekarang belum berlaku lagi. Tapi pernah ada ura-ura dia nak klonkan biri-biri. Tapi ramai orang kata tipu lah, fake tak benar. Okay. Sehingga kini pengklonan manusia masih menjadi isu socio-scientific global. Tidak di sini dia faktor ni menyalahi dari segi keagamaan kalau klon manusia kan. Okay, sains forensik, aplikasi penyelidikan genetik meningkatkan kualiti kehidupan melalui sains forensik, terapi gen dengan menyisipkan gen normal ke dalam sel ataupun tisu badan. Okay, pesakit untuk menggantikan gen yang rosak dan juga genealogi untuk genetik. So ingat aplikasi penyelidikan genetik satu untuk sains forensik, gunakan sains forensik ni polis lah. Polis, mahkamah, lagi kat mana guna? Polis biasanya jenayah kan? Mahkamah ataupun untuk menentukan apalah mungkin berlaku sesuatu yang tidak diingini kan. Terapi gen dengan menyisip gen normal ke dalam gen tisu badan. Ini untuk memperbaiki boleh jadi kat sini. Improve lagi genetik tu. Dan yang ketiga ialah untuk nak check balik generasi-generasi yang sebelumnya, genetik dia. Itu yang dipanggil genealogy. Genealogy means keturunan. Dia nak check balik dia keturunan daripada mana dia boleh check. Okay. Alright. So saya tengok jam sudah pun 9.47. So di sini ada soalan. So awak boleh jawab soalan ini.
Okay, kita cek balik pada minggu hadapan. Okay, saya rasa saya dah letak apa tu, nota ini kat dalam apa tu, kat dalam you punya apa, sorry, WhatsApp group Okay, kalau tak ada yang tak dapat, saya akan letak semula selepas ini. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Bila kita jumpa lagi? Saya tak pasti, minggu depan ke ataupun 2 minggu lagi. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih pada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Jangan give up. Tetap masuk kelas walaupun free. Free orang lain kena bayar saya kalau kat luar kan orang bayar RM50 tau 1 jam. Okay. Saya dibayar untuk ajar sains RM50 1 jam. Tapi awak dalam kelas ni free online. So rugi kalau tak masuk kelas ni Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih pada semua dan selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Saya akan postkan dalam